Tetapi malangnya, bila mereka semua ni cuba untuk membantu, mereka semua ni seolah-olah ditarik balik semula ke tempat asal dia orang. Macam dia orang ni macam cuba untuk pergi ke tengah bantu, tapi ditarik oleh satu benda. Macam ada sesuatu yang tak bagi dia orang ni tolong kawan dia orang yang tengah lemas tu. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang beberapa kejadian seram yang berlaku di kaki Gunung Ledang. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, kejadian ni sebenarnya berlaku sekitar tahun 1980-an, yang mana kejadian ni berlaku kepada Encik Azhar, bukan nama sebenar. Kata Encik Azhar ni, pada masa tu dia dengan kawan-kawan dia ni baru saja habis peperiksaan SRP. Untuk pengetahuan korang, SRP tu dia sama macam kalau zaman Pika dulu PMR, dan sekarang Pika rasa dah tak ada PMR kot. Umur dalam 15 macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah. So diorang ni memang budak-budak yang suka berkawat apa semua kan. So sekolah diorang ni sejurus selepas budak-budak tu habis peperiksaan SRP tu tadi, sekolah mereka ni ada mengajukan satu program, yang mana program tu diadakan di kawasan kaki Gunung Ledang. So kata Encik Azhar ni, batch dia tu ramai tau, ada dalam lebih kurang 200 orang macam tu. Dan kawasan tapak perkemahan diorang tu, kalau orang yang biasa pergi ke kawasan Gunung Ledang, korang boleh tahulah yang nampak ada air terjun. Lepas tu dia macam ada satu kawasan tasik. Biasanya memang orang suka pergi berkemah dekat kawasan tu lah. Dan disebabkan oleh kawasan tu tak adalah macam besar sangat, okay? Cuma dia macam satu kawasan lapang macam tu, jadinya nampak macam crowded jugalah. Sebab batch dia kan dalam 200 orang macam tu kan. Jadinya selepas mereka mengadakan beberapa aktiviti kan, semua berkawat dan sebagainya, jadi adalah satu masa ni mereka semua ni kena pergi mandi tau. Jadi mereka pergilah mandi ramai-ramai dekat kawasan yang Pika cakap tasik tu. Cumanya masa ni kan batch diorang tu ramai, jadi adalah beberapa orang abang askar yang akan jaga budak-budak ni kan. Jadi abang-abang askar ni pergi bagi warning lah dekat budak-budak ni. Dia kata, okey, korang boleh mandi dekat kawasan tasik ni, tapi korang jangan sesekali melepasi kayu-kayu yang ada dekat dalam tasik tu. Tu semua yang dah bertanda. Maksudnya boleh mandi, tapi kena hati-hati, jangan lepas daripada kawasan kayu yang bertanda tu. Masa tu budak-budak ni dia cuma macam pelik. Kenapa ada kayu-kayu yang bertanda dekat dalam tasik tu? Kenapa tak boleh melepasi kawasan tu semua pula kan? Tapi mereka fikir je lah macam, oh mungkinlah ada kejadian pelik, ataupun mungkin ada something yang berlaku sebelum ni yang membuatkan abang-abang askar ni dah bagi warning awal-awal dekat budak-budak ni semua. Jadi bila mereka korek cerita ni semua kan, akhirnya barulah mereka tahu rupa-rupanya sebulan sebelum mereka semua ni pergi berkhemah dekat kaki Gunung Ledang tu, ada satu kumpulan kadet tentera laut yang pergi dekat kawasan sana tu, tempat perkemahan kawasan yang tu lah. Okey, jadinya korang kena bayangkan kejadian ni berlaku tahun 1980-an. Masa tu kalau ada satu-satu kejadian dekat satu-satu tempat ni, bukanlah macam zaman sekarang yang mana kita boleh tahu, oh dekat situ bahaya, oh dekat situ bahaya, sebab dah viral kan. Zaman tu biasanya kalau ada kejadian pun mungkin orang-orang kampung je, orang setempat je yang tahu kan. Jadinya bila ahli kadet tentera laut tu sampai dekat sana, adalah beberapa penduduk kampung ni bagi tahu dekat diorang ni, bagi warning lah, korang kena behave, korang jangan buat macam tu, korang jangan pergi dekat sini, sebab dah banyak sangat kejadian yang pelik-pelik yang berlaku dekat orang-orang sebelum ni. Tetapi malangnya dekat dalam satu grup tu kan, mereka kan ramai kadet tentera laut tu, ada salah seorang daripada mereka ni macam ketua gitulah lebih kurang. Dia ni macam agak bongkak sikit, agak sombong sikit lah. Dengan sombongnya dia cakap, lantaklah tu semua diada-adakan sahaja. Maksudnya dia cakap dekat orang kampung ni macam mengada-adakan cerita je lah, sekadar untuk menakut-nakutkan budak-budak yang pergi dekat tapak perkemahan tu. Dia kata tak apa, dia memang pandai jaga anak-anak dia dekat situ, anak-anak buah dia lah maksudnya kan. Lepas tu mereka pun buatlah aktiviti apa semua. Mula-mula tak ada lagi tahu kejadian pelik. Sampailah bila satu masa ni mereka semua kena pergi mandi. Bila mandi kan, ramai-ramai ni, tiba-tiba mereka perasan salah seorang daripada kawan mereka ni duduk tengah kan. Lepas tu dia lemas.
Sesekali fikir macam pelik jugalah kan, kadet tentera laut sepatutnya mereka ni pandai berenang, tapi macam mana kawan diorang tu boleh lemas pula dekat tengah-tengah tu. Lepas tu bila tengok balik pada position kawan dia yang tengah lemas tu, dia nampak macam budak tu seolah-olah ditarik tau oleh sesuatu daripada bawah. Sebab dia punya position tu statik je, cuma tangan je terkapai-kapai macam minta tolong dilemas kan. Lepas tu mereka semua ni kan ramai, jadi mereka cubalah untuk memberikan bantuan. Sampailah lama kelamaan kawan mereka tu lemas. Dan lepas tu kan, dah lemas tu, bila mungkin meninggal kan, mayat tu macam seolah-olah tak ada apa-apa tau. Macam dia terapung balik, macam seolah lepas dah habis nyawa, benda tu pun melepaskan budak tu daripada ditarik dalam air tu. Itulah maksud cerita pelik yang dimaksudkan oleh abang-abang askar tu. That's why lah abang askar tu kata selepas daripada kejadian tu lah mereka semua ni decide untuk pacak kayu-kayu dekat dalam tasik tu, untuk sekadar satu peringatan lah kepada orang yang datang, supaya kalau berenang ke apa, jangan melepasi kawasan kayu yang dipacak-pacak tu. Tu kisah yang pertama lah. Okey, tu kisah pertama yang diceritakan oleh Encik Azhar ni tentang kadet tentera laut tu kan. Sekarang ada lagi satu kisah lain pula, yang mana kata Encik Azhar kisah ni sebenarnya lagi menggerunkan lah untuk mereka-mereka yang pergi berkhemah dekat situ, iaitu benda ni melibatkan orang yang sesat. Biasalah kan kalau kita masuk hutan, biasanya kita akan lebih takut pada kes sesat dekat dalam hutan lah kan. Okey, kata dia sebelum ni ada pernah satu tim ni, satu grup tu pergi berkhemah dekat kawasan tu juga. Dan selepas tu ada salah seorang daripada mereka ni yang sesat. Lepas tu mereka panggil lah orang-orang untuk mencari. Mereka panggil orang-orang kampung, mereka panggil lah pihak berwajib. Lepas tu adalah anjing pengesan semua tu. Tetapi malangnya memang tak jumpa tau budak yang hilang tu, yang sesat dekat dalam hutan tu. Lepas tu selepas dah 2 hari mencari, operasi mencari ni gagal. Jadi lepas tu mereka pun bincang. Akhirnya mereka ni bersetujulah untuk panggil Tok Bomoh. Maksud ikan dekat sini bila kata Tok Bomoh tu maksudnya orang yang tahulah pasal ilmu gaib semua ni kan. Sebab mereka yakin yang sebenarnya budak tu mungkin disembunyikan. Jadinya mereka ni pun panggil lah seorang Tok Bomoh ni untuk datang tengok sendiri dekat kawasan tu, dekat mana budak tu sesat sebenarnya. Selepas tu bila pakcik Tok Bomoh tu sampai, dia macam biasa lah kan, dia akan scan dulu kawasan tu. Okey, lepas tu dia pun cakap lah dekat grup ni tadi. Dia kata okey, sebenarnya kawan kamu yang sesat tu masih ada lagi dekat kawasan ni, cuma dia tu disembunyikan. Maksudnya mungkin hijab dia orang semua ni tertutup untuk nampak kawan dia tu. So pakcik ni pun tadi buatlah beberapa ritual lah. Dia adalah buat semua. Dan lepas tu dia pun panggil lah budak ni tadi yang sesat tu kan. Dia panggil. Lepas tu kan, alhamdulillah, lepas daripada tu mereka dapat dengar bunyi kawan diorang tu menyaut tau. Boleh dengar suara kawan diorang yang sesat tu. Cumanya mereka pelik sebab bunyi sahutan tu tadi macam bukan dekat atas tanah tau, macam seolah-olah tinggi. Rupa-rupanya kawan diorang ni disembunyikan dekat atas pokok yang tinggi. Kata kawan dia, masa dia dekat atas pokok tu, dia nampak macam satu kawasan yang cantik je. Dia beri makan. Maksudnya memang betul lah dia disembunyikan oleh, kalau kita panggil orang bunian kan, yang menetap dekat situ. Jadi kes-kes sesat ni macam ni lah yang membuatkan geng-geng Azhar ni lagi takut berbanding dengan tanda aras apa semua dekat air tu. Okey, tu tadi kisah kedua yang diceritakan oleh Encik Azhar. Dan sekarang masuklah kisah ketiga, yang mana kejadian seram ni berlaku dekat dia and the gang sendiri tau. Okey, kata dia masa tu, biasalah kan budak-budak remaja ni mereka memang aktif. Jadinya mereka ni bincang-bincang, macam bosan lah kan, jom kita pergi memancing nak. Kan kawasan tasik, kawasan banyak-banyak air tu kan. Jadi mereka pun okey, best juga tu pergi memancing semua ni kan. Jadi mereka pun pergilah cari pot yang terbaik sikit, yang macam agak tersembunyi sikit, pergilah memancing dekat situ. So tengah duk syok memancing tu, bolehlah hasil yang tak seberapa sangat kan, tapi okey lah untuk budak-budak tu kan. Tiba-tiba pada masa tu cuaca yang macam agak okey berubah menjadi hujan renyai. Jadi gelap macam tu kan. Dan tak lama selepas tu, mereka pun walaupun hujan, tapi disebabkan oleh aktiviti memancing ni kan macam syok kan, diorang macam layan je. Lepas tu mereka dapat dengar ada bunyi macam ada orang memanggil daripada jauh. Bunyi macam macam orang macam panggil macam tu kan. Jadi kawan dia orang ni, kawan Cik Azhar salah seorang ni pun sautlah balik macam,
oi, macam tu. Balas kan. Lepas tu dapat dengar lagi sekali bunyi suara orang daripada jauh tu, bunyi oi macam tu. Lepas tu kawan Cik Azhar ni cakap lagi oi macam tu kan. Berbalas sahutan lah kononnya. Lepas tu daripada jauh dalam semak tu, diorang nampak lah adalah satu family ni, adalah mak ayah dengan anak-anak yang kecil-kecil ni berjalan keluar. Diorang pun macam, oh, ada orang ke sebenarnya, satu family ke dekat kawasan tu. Cuma yang peliknya, lepas daripada tu, satu family tu bukan berjalan atas darat tau. Diorang berjalan dalam air. Nampak kepala je. Masa ni teruslah diorang ni tahu yang sebenarnya yang daripada jauh tu, satu family tu bukan orang, tapi mungkin makhluk lain. Lepas tu teruslah diorang ni kemas apa yang patut, terus cabut daripada kawasan tu. Itulah duk main oi-oi lagi dekat dalam hutan kan. So, macam mana dengan 3 kisah seram pendek yang berlaku dekat Encik Azhar and the gang, dan juga kisah-kisah yang pernah dengar yang berlaku dekat kawasan kaki Gunung Ledang tu? Apa pandangan korang tentang kisah kali ni? Seperti biasalah, Pika nak tahu pandangan korang sendiri, ataupun mungkin sebelum ni korang sendiri pernah pergi, ada pengalaman pergi ke kawasan Gunung Ledang tu, bolehlah kongsi dekat kita orang. Okay, so komenlah di komen di bawah. So, apapun itu sajalah video Pika untuk kali ni. Kita jumpa lagi in my next video. So, see you soon. Bye.